dengan menyebut tentang ayat yang pertama yang disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, yaitu Iqra. Kita semua akui bahawa inilah panduan yang pertama yang disampaikan kepada Nabi supaya baginda dapat mengembangkan ajaran Islam. Jelas sekali bahawa ilmu yang dimaksudkan tidak terhad kepada mempelajari berkenaan dengan agama semata-mata. Ilmu yang lain juga nak kita kuasai. Kenapakah kita harus kuasai ilmu-ilmu yang lain? Sebabnya ialah dianya mempunyai kaitan dengan kehidupan orang Islam dan kehidupan orang lain juga sebagai masyarakat. Lebih tepat lagi, dalam Al-Quran disebut bahawa orang-orang Islam perlu mempunyai kebolehan mempertahankan umat Islam, defense of the Muslim Ummah. Ini terdapat dalam Al-Quran. Kita harus faham ataupun kita harus belajar, kita harus baca berkenaan dengan ilmu-ilmu sains seperti fiziks, chemistry dan lain-lain lagi. Apabila kita menguasai sains, fiziks, chemistry, mathematics, ini bukan bermakna kita tidak menunaikan tanggungjawab kita kepada agama Islam. Penguasaan bahasa Arab menjadi penting kerana banyak daripada tulisan-tulisan berkenaan dengan agama datang kepada kita dalam bahasa Arab. Tidak semuanya daripada kita perlu menguasai bahasa Arab dengan sepenuhnya, tetapi perlu ada di kalangan kita orang yang menguasai bahasa Arab supaya mereka dapat membaca dalam bahasa Arab, memahami dan menterjemah dan mengajar kita dalam bahasa Melayu. Dalam bidang sains dan teknologi, dianya tidak datang dalam bahasa Arab, dia datang dalam bahasa lain. Dengan itu kita harus menguasai bahasa-bahasa yang lain ini. Ini juga satu kewajipan bagi kita. Kalau kita anggap mempertahankan umat Islam itu adalah satu kewajipan, sebahagian daripada fardu kifayah, maka segala usaha untuk membolehkan kita mempertahankan diri kita menjadi sama wajib bagi kita. Saya percaya adanya penuntut-penuntut dalam universiti ini ialah kerana kefahaman berkenaan dengan tanggungjawab kita, bukan saja terhadap diri kita, tetapi kepada masyarakat Islam setempat dan masyarakat Islam keseluruhannya. Kita Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ya, kami dari USIM Online membawakan anda secara langsung syarahan perdana sempena sambutan 10 tahun USIM yang dibawakan yang disampaikan oleh yang amat berbahagia Tuan Dr. Mahathir Mohamad, iaitu mantan Perdana Menteri Malaysia kita. Dan alhamdulillah pada hari ini bersama-sama dengan saya yang berbahagia Naib Chancellor UC Sains Islam Malaysia, dan kita ingin melihat ataupun mendengar apakah komen serta buah bicara yang berkenaan dengan syarahan perdana USIM ini. Silakan Datuk.
Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Pertama sekali saya amat bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana majlis yang kita adakan pada hari ini, iaitu Majlis Syarahan Perdana sambutan 10 tahun USIM yang disampaikan oleh Yang Amat Berbahagia Tuan Dr. Mahathir Mohamad, mantan Perdana Menteri kita, berjalan dengan lancar dan alhamdulillah sambutan cukup baik. Dijangkakan saya rasa lebih daripada 4,000 orang peserta yang hadir di sini, dan ada juga yang masih lagi berdiri tak dapat tempat. Jadi ini satu petanda yang sangat baik dan sangat menggembirakan saya, dan saya percaya juga pihak penganjur yang membuat perancangan begitu rapi, dan hari ini hasil daripada usaha itu dapat kita lihat, alhamdulillah. So saya ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan kerjasama, yang bekerja bertungkus lumus untuk memastikan majlis kita ini berjalan seperti yang kita rancang. Dan juga syarahan perdana yang disampaikan ini sangat bermakna kepada kita, kerana setelah 10 tahun penubuhan USIM, kita memerlukan satu pandangan, satu hala tuju yang baru. Dan yang amat berbahagia Tun telah menggariskan banyak perkara yang perlu kita memberikan perhatian dan mengambil tindakan yang sewajarnya. Paling penting yang disebut tadi ialah persepsi kita tentang ilmu itu seharusnya tidak sempit. Ya, seharusnya dilihat secara luas dalam konteks kita orang Islam, seluruh muslimat, bahawa ilmu itu bukan hanya berkait dengan fardu ain, tetapi yang lebih penting yang berkaitan dengan kehidupan kita ialah yang berkaitan dengan fardu kifayah, yang perlu kita usahakan untuk memastikan kita umat Islam ini supaya berada dalam keadaan selamat, kita boleh menjalankan amal ibadah kita. Dan oleh kerana itu kita harus berusaha supaya kedudukan ini, kemudahan yang kita ada ini dapat dipertahankan supaya tidak boleh digugat oleh mana-mana pihak. Dan dalam konteks itu peranan ilmu sangat penting. Jadi ilmu yang dimaksudkan itu ialah ilmu yang berkaitan dengan kehidupan kita seharian, ilmu yang berkaitan dengan sains dan teknologi, ilmu berkaitan dengan kesihatan, ilmu berkaitan dengan kemasyarakatan. Ini merupakan ilmu-ilmu yang sebenarnya sudah pun ditunjukkan di dalam Al-Quran. Jadi hari ini jelas kepada kita dengan buah pandangan yang diberikan, buah fikiran dan pandangan yang diberikan pada hari ini, bahawa apa yang kita laksanakan ini juga adalah sebagai salah satu daripada amal kita di dalam kita melaksanakan fardu kifayah. Jadi saya dengan itu ingin menyerulah seluruh warga USIM, khususnya sama ada staf pentadbiran, pensyarah dan juga pelajar kita, kita mengambil pandangan ini dan kita buka minda kita supaya segala usaha kita sebenarnya akhirnya menuju kepada kesempurnaan dalam hidup, dunia dan juga akhirah. Dan landasannya ialah ilmu yang juga mencakupi bukan sahaja ilmu yang berkaitan dengan agama, tetapi yang lebih penting juga ialah ilmu yang berkaitan dengan kehidupan. Ya, kita sebagai universiti yang baru, pastinya kita perlu tingkatkan kemudahan-kemudahan yang ada. Di samping kita meningkatkan kepakaran-kepakaran yang ada. Tetapi seperti yang disebutkan oleh Yang Amat Berbahagia Tun tadi, yang penting ialah kepakaran. Daripada kepakaran itu datang sumber idea dan juga keupayaan untuk kita melaksanakan sesuatu. Bagi kita adalah lebih mudah untuk kita misalnya membina makmal, bangunan dan sebagainya. Tetapi kalau bangunan fizikal itu tidak diisi dengan sumber manusia yang berkemampuan, pakar-pakar sains kita, ahli-ahli sains kita yang membuat penyidikan dan sebagainya tidak dapat diisi, maka hasrat kita untuk benar-benar membawa ilmu sebagai landasan kemajuan ummah ini tak mungkin tercapai. Oleh kerana itu kita harus memberi penekanan yang besar kepada pembangunan insaniah ini supaya para pelajar kita, para penyelidik kita dapat bekerja ke arah ini, dan akhirnya kita mempunyai pakar-pakar yang mampu membawa sains dan teknologi, mampu membawa segala ilmu-ilmu baru ini mendapat manfaat kepada masyarakat. Ini merupakan cabaran, dan ini bukan sahaja dari sudut pentadbiran yang membuat gesaan ataupun
menyediakan ini, tetapi kita memerlukan yang pertama ialah perubahan kepada paradigma dalam kita melihat kepentingan ilmu-ilmu itu sendiri. Jadi yang amat berbahagia Tun tadi pun juga mengatakan yang penting ialah kita perlu menjelaskan kepada para pelajar kita, kepada para pendidik kita bahawa ilmu ini penting dan kenapa ianya penting kepada mereka dan juga kepada masyarakat seterusnya kepada seluruh ummah. Jadi sebab kaitan ilmu yang dikatakan ilmu-ilmu di dalam bidang fardu kifayah ini sangat berkaitan dengan kehidupan kita. Itu yang menjadi penting. Jadi kalau kita boleh mengambil itu sebagai landasan kita bekerja, bahawa sebenarnya kita ini bekerja untuk membangunkan dan mensejahterakan ummah. Jadi itu sumbangan kita dan insya-Allah itu juga akan mendapat ganjarannya dari sisi Allah Subhanahu Wa Taala.